Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Tempat di mana kita bongkar isu-isu semasa ataupun mengulas isu-isu dengan cara yang terbuka. Pada hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir sekejap. Bila kali terakhir Anda dengar anak-anak muda Sabah bercerita dengan bangga tentang sejarah negeri mereka sendiri? Bilakah kali terakhir kita dengar tentang ME63 ataupun Suruhanjaya Kobold disebut di dalam kelas sejarah sekolah menengah? Atau adakah generasi baru Sabah langsung tidak kenal nama-nama besar yang pernah memperjuangkan hak negeri ini? Baru-baru ini, satu artikel yang ditulis oleh Daniel John Jambun, Presiden kepada Borneo's Plight in Malaysia Foundation, telah mencetuskan satu perbincangan yang hangat tentang betapa teruknya keadaan sistem pendidikan di Sabah sekarang, terutamanya dari segi kehilangan identiti dan juga jati diri tempatan. Dan perkara ini bukan lagi teori ataupun perasaan semata-mata. Ia disokong pula oleh kenyataan daripada pejuang warisan Lai King Hang, pengasas sandakan Heritage Trail, yang turut lantang bersuara bahawa sistem pendidikan kita ini bukan sekadar gagal, tetapi ia mungkin sedang secara senyap menghapuskan warisan kita sendiri. Kenapa saya berkata sedemikian? Sebenarnya macam ni. Pada 25 Mac yang lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia keluarkan satu arahan, iaitu semua pelajar di seluruh negara wajib memakai lencana jalur gemilang di pakaian seragam mereka bermula 21 April. Alasannya adalah untuk memupuk semangat patriotisme. Tetapi saudara dan saudari sekalian, adakah dengan sekadar pakai lencana bendera itu sudah cukup untuk bangkitkan rasa cinta kepada negara? Lai King Hang bangkitkan satu poin yang sangat penting. Katanya, simbol tanpa naratif tidak akan membawa apa-apa makna. Rasanya ada kebenaran di situ. Sebab macam juga bila kita pakai baju logo sekolah kita, tetapi kita tidak tahu langsung tentang sejarah sekolah itu. Bolehkah kita betul-betul rasa bangga? Di Sabah, masalah utama ialah anak-anak kita tidak tahu yang mereka adalah sebahagian daripada pengasas negara Malaysia. Sabah bukan menyertai Malaysia sebagai negeri biasa. Sabah adalah pengasas bersama dengan Sarawak dan Tanah Melayu pada tahun 1963. Tapi cuba tanya mana-mana pelajar sekolah menengah sekarang. Adakah mereka tahu apa itu ME63 ataupun Suruhanjaya Kobold atau siapa Tun Fuad Stevens? Sejak pertengahan tahun 1960-an lagi, sejarah tempatan Sabah telah perlahan-lahan disingkirkan daripada sukatan pelajaran nasional. Hasilnya, generasi baru yang tidak tahu asal-usul mereka dan akhirnya tidak rasa keperluan untuk bangga sebagai rakyat negeri Sabah di dalam konteks Malaysia. Sekarang, mari kita cuba bandingkan pula dengan Sarawak. Sarawak telah bergerak jauh ke hadapan. Mereka ada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak ataupun MEITD. Kementerian ini diberi autonomi untuk tentukan kandungan kurikulum mereka sendiri, termasuklah sejarah dan budaya tempatan. Maksudnya, dari kecil lagi anak-anak Sarawak diajar tentang siapakah mereka sebenarnya, asal-usul negeri mereka, dan peranan mereka di dalam pembentukan negara Malaysia. Dan hasilnya, patriotisme mereka dibina atas asas yang kukuh, bukan sekadar simbol, tetapi melalui pemahaman yang sebenar. Coba di Sabah, kita masih lagi letak pendidikan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun KSTI, bukan satu badan yang ada kuasa sebenar terhadap kurikulum.
Jadi jangan pelik kalau sejarah Sabah langsung tidak nampak di dalam buku teks, dan budak-budak kita pun tidak tahu Sabah ini dulu ada Perdana Menteri sendiri, atau bahwa rakyat Sabah dulu mengundi untuk menentukan masa depan mereka melalui hasil laporan Suruhanjaya Kobold. Daniel John Jambun dan Lai King Hang percaya kita perlukan perubahan struktur, bukan sekadar kampanye patriotik kosong. Mereka mencadangkan 3 langkah yang logik dan boleh dilaksanakan kalau ada kemauan politik. Yang pertama, Sabah perlu ada kuasa otonomi terhadap pendidikan, sama seperti Sarawak. Dan yang kedua, kita perlu memasukkan kembali kandungan sejarah tempatan dalam sukatan pelajaran. Dan ketiga, kita perlu menyokong program luar bilik darjah seperti lawatan ke tempat bersejarah, kelab warisan, dan aktiviti penceritaan sejarah lisan. Dan kalau Anda semua pikir, ataupun kalau kamu semua menganggap yang semua ini hanyalah cakap kosong, coba kamu tengok Sarawak. Menurut laporan The Borneo Post pada tahun 2023, Sarawak sudah pun belanjakan lebih 30 juta ringgit untuk pembangunan kurikulum tempatan sejak tahun 2020. Di sekolah rendah mereka dari tahun 1 lagi, pelajar sudah pun diajar sejarah negeri sendiri. Menteri Pendidikan Sarawak Datuk Roland Sagah Wee In pernah berkata, anak Sarawak perlu tahu mereka bukan sekadar rakyat Malaysia, tetapi pengasas kepada negara ini. Ini jelas menunjukkan kesungguhan mereka. Dan sebaliknya di Sabah, walaupun suara-suara seperti Datuk Dr. Jeffrey Kitingan telah berkali-kali mendesak agar MA63 diajar di sekolah, termasuklah dalam kenyataan beliau kepada Daily Express Sabah pada tahun 2021, kerajaan pusat masih belum lagi bertindak. Kenapa? Adakah mereka takut jika rakyat Sabah kenal sejarah sebenar dan mereka akan menuntut semula hak-hak yang telah diabaikan selama ini? Dan sekarang saya ingin mengajak atau saya ingin membawa Anda semua fikir dan bincang. Soalan ini pedas, tetapi kita perlu tanya. Kenapa kerajaan pusat enggan beri Sabah kuasa pendidikan seperti yang diberikan kepada Sarawak? Adakah ini satu bentuk pengawalan senyap terhadap naratif sejarah di Borneo? Atau adakah mereka takut kalau anak-anak Sabah tahu sejarah sebenar, mereka akan mula mempertikaikan banyak perkara seperti hasil minyak dan gas, hasil cukai, dan pelaksanaan sebenar MA63? Lebih membimbangkan lagi jika sejarah Sabah terus dilenyapkan dari minda anak muda. Siapa yang akan mempertahankan identiti negeri ini pada masa hadapan? Bila mereka sendiri tidak tahu apa itu Perjanjian Malaysia 1963, macam mana mereka ingin tahu hak mereka di dalam persekutuan? Kita bukan minta untuk menjadi istimewa, bukan. Tetapi kita cuma minta supaya sejarah kita dihormati dan diajar kepada anak cucu kita. Perkara ini sebenarnya sama juga seperti sejarah Melaka, sejarah Kesultanan Johor, dan sejarah penjajahan British di Tanah Melayu yang kita semua pun belajar. Dan persoalan yang lebih besar, adakah ini semua kebetulan? Atau ada tangan-tangan halus yang mahukan rakyat Sabah terus jadi rakyat Malaysia kelas kedua yang tidak tahu sejarah sendiri? Patriotisme sebenarnya tidak boleh dibina dengan paksa. Ia haruslah dibina dengan kefahaman. Bila seseorang itu faham dari mana dia datang, barulah dia tahu ke mana dia ingin pergi. Jadi adakah kita mahu terus biarkan sistem pendidikan kita terus menghapuskan identiti anak negeri secara perlahan-lahan? Atau kita sudah bersedia untuk bangkit dan menuntut hak kita terhadap pendidikan yang adil dan jujur? Saya tinggalkan soalan ini untuk Anda pikirkan. Dan kalau Anda rasa perkara ini penting, jangan diam. Kongsikan video ini, bangkitkan perbincangan, sebarkan kepada rakan-rakan di Sabah, Sarawak, dan seluruh Malaysia. Ini bukan lagi soal politik, ini adalah soal maruah dan juga masa depan generasi kita.
Terima kasih karena telah menonton sampai habis. Kalau Anda suka kandungan konten seperti ini yang berani, yang tidak tapis, dan yang penting untuk masa depan kita semua, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Dan ingat, kita bukan sekadar bercakap, kita perjuangkan kebenaran bersama-sama. Baiklah, sampai kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga negeri, dan ingat, sejarah kita adalah akar kepada masa depan kita. Teruskan berbicara karena diam itu bukan lagi pilihan. Sekian sahaja semua. Terima kasih.